Dia punya auto setting. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ustaz, tolong ambil telefon jap, sorry. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita tuliskan zikir Subhanallah. Boleh sama-sama tu tulis ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Waalaikumsalam. Subhanallah. Sahabat-sahabat boleh tuliskan zikir kita insya-Allah, dan sambil-sambil tu berzikir. Tulis zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wawa lagi dah dapat topi ya dekat apa nama TikTok. Terima kasih banyak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah. Ya, notice. Siapa ni? Nameless Bunny. Dia kata, Ustazah, saya nak tanya sikit ni, tolong notice saya. Iya, insya-Allah. Apa topik hari ni Ustazah? Insya-Allah. Okey. Saya tinggal nak solat tahajud tapi masih tak boleh lagi. Kenapa ya? Allahu akbar. Insya-Allah nanti kita jawab. Dan sahabat semua, masya-Allah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Ada yang tanya, Tantesian tanya, Kaifa haluki? Alhamdulillah, bi khair. Ya, terima kasih banyak-banyak semua. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah semuanya. Ya, love banyak-banyak. Saya pun sayang semua. Sayang sahabat-sahabat muslimat terutamanya, dan salam hormat kepada muslimin. Kita adalah Islam yang bersaudara, saling bersaudara. Walaupun tak pernah jumpa, tak pernah bersua, tapi kita saling bersaudara. Ada yang tanya kenapa. Ya, betul. Ada yang tanya kenapa ya malas, rasa kadang tak ada semangat.
semua itu sebenarnya proses yang dilalui oleh semua orang. Semua orang melalui proses down, malas, putus asa, marah, tak ada perasaan nak buat apa-apa. Saya pun lalui proses tu dari masa ke semasa. Ya, mustahil kalau kita nak semua sentiasa positif, semangat, mustahil. Itulah sifat manusia. Dan saya pasti kita saling bersilih ganti kan, perasaan, semangat, begitu begini. InsyaAllah hari ini saya kongsikan, saya ulang lagi, saya akan ulang 2 zikir yang menjadi kekuatan. InsyaAllah kita malas macam mana pun, duduk baring macam mana, melepek, malas nak buat apa-apa, zikir sambil malas melepek tu, sambil tu zikir ni. Sebab Masya Allah, zikir ni walaupun tak dibuat dalam khusyuk, tapi ia tetap memberi kesan. Kalau bukan segera, dia makan masa sikit. Jangan tunggu kita tenang, ambil wuduk, kita duduk atas sajadah baru nak zikir. Yang paling memerlukan zikir adalah waktu kita nak meninggalkan zikir. Malas itu, malas ini, nak solat sunat malas, nak baca Quran malas, itu malas, ini malas. Takkan kita tak boleh kan? Masa baring, malas-malas tu, masa lepak, masa macam, takkan tak boleh mulut dan lidah kita berzikir. Subhanallah. Nanti kita share zikir yang daripada hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, yang akan melindungi kita dari segala keburukan dan akan memberikan kita 100 kebaikan, melindungi kita dari 100 keburukan, dari pahala yang sangat besar, dan dilindungi daripada gangguan jin, syaitan, iblis. Zikirnya simple, hampir semua orang hafal. Itulah antara zikir yang menjadi amalan saya sendiri yang paling banyak. Antara zikir-zikir, saya bukan banyak berzikir tanpa sekian, tak banyak macam orang lain. Ada orang ribu-ribu zikir. Allahu Akbar. Saya pun lemah dalam berzikir. Adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat, ibu ayah, makcik-pakcik, saya pun lemah dalam berzikir. Tapi kalau lidah tu Allah izinkan berzikir, fikiran tu teringat, inilah antara zikir yang paling banyak. Bukan kata meninggalkan zikir-zikir yang lain. Nantilah kita akan tuliskan semula zikirnya. Kena tunggulah, kejap lagi kita akan tulis di papan putih ya. Alhamdulillah, subhanallah. Bagi memulakan majlis ilmu kita, ada yang tanya, Ustazah, tajuk apa ni? Untuk yang baru mengikuti kan, terutamanya di TikTok baru follow kan, setiap hari jam 7.30, tapi kadang tengok waktu, ada tu saya mula dah 7 suku. Macam hari ni kita mula 7.20 tadi. Kan, mula awal sikit, Masya Allah. Siapa-siapa yang dapat hadir awal, hadirlah awal. Tapi kalau ikutkan 7.30, 8.30 lah. Setiap pagi, Isnin hingga hari Jumaat, memang ada kuliah tetap berkitab. Kita gunakan kitab Riyadhus Salihin. Tuan-puan boleh cari dan beli kitab Riyadhus Salihin ini di online mana-mana orang yang penjual buku. Tapi kami ada jual kitab Riyadhus Salihin ni. Siapa yang nak beli boleh ke Shopee Galeri UAH. Pergi ke Shopee Galeri UAH. Tengok dah ada yang tulis. Ustazah, saya dah tahu zikir apa, ada yang tulis. Subhanallah, boleh pergi ke akaun Shopee rasmi kami, Galeri UAH. Ataupun pergi ke website pun boleh, galeriuah.com. Ataupun pergi dekat Facebook Galeri UAH. Cari je lah Galeri UAH tu. Jadi Galeri UAH Ustazah Asma Harun. Jadi kita memang jual banyak-banyak buku kitab yang sangat bagus. Jadi antaranya kita jual juga kitab Riyadhus Salihin ni. Kalau tuan-puan nampak harga kami mahal, nak cari lebih murah, tidak ada masalah. Memang ada banyak versi kitab Riyadhus Salihin ini, tetapi dia ada yang ringkas, ada yang tebal, ada yang nipis. Jadi kalau kita nak beli yang nipis pun tak ada masalah. Cuma kandungannya dari sudut syarah saja yang berbeza, syarah. Tapi kedudukan tajuk, bab, nombor hadis semua sama, walaupun berbeza versi. Ustazah, saya ada kitab Riyadhus Salihin yang lama, kulit dia warna biru, kulit dia warna hijau, kulit dia warna merah. Tak ada masalah. Sebab kedudukan hadis insya-Allah sama, kedudukan bab sama. Jadi tak ada masalah kalau anda guna versi kitab Riyadhus Salihin yang mana. Ada juga, Ustazah, saya kitab Riyadhus Salihin saya tak ada syarah, ada matan hadis saja.
pun tak ada masalah. InsyaAllah kita akan syarah bersama-sama. Jadi bila kita hadir kuliah berkitab, kena sabar. Kami sendiri memang hadir kuliah berkitab dengan Syekh Muhammad Faiz. Kan Tuan Guru Muhammad Faiz. Sokmo tertukar. Muhammad Hafiz. Tuan Guru Muhammad Hafiz. Saya tertukar Faiz dengan Hafiz. Minta maaf Syekh. Syekh Tuan Guru Syekh Muhammad Hafiz. Tuan Guru di Al-Jenderami kan. Isnin malam pergi, Rabu malam pergi, insya-Allah lepas ni nak hadir juga Sabtu malam Ahad. Jadi di sana hadir kuliah berkitab. Sebab bila kita buat kuliah berkitab ini, pengajian kita juga akan terarah. Kalau kona lah pergi jauh, akan balik semula. Dan memang walaupun belajar dengan Syekh, contohnya kitab Penawar Bagi Hati, Bahru Mazi, kadang-kadang 1 jam setengah pengajian tu, ini je, satu rangkap je belajar, satu perenggan saja. Maksudnya syarah tu dia pergi panjang, campur cerita. Itu adalah memang normal kebiasaan. Kita bukan nak kejar silibus, bukan nak ada exam, tak ada. Lebih baik kita memahami dengan sebenar-benar. Walaupun kadang-kadang kita tengok Tuan Guru ataupun saya sendiri macam melencong jauh, dah ke mana-mana dah kan. Jangan risau, sebab semua itu dalam fasa ilmu. Dalam fasa ilmu mesti ada sesuatu ilmu. Jika ada selit cerita ke, selit perkongsian ke, lagi tajuk sekejap, masih lagi dalam rangka ilmu, jadi tak ada masalah. Alhamdulillah muslimin muslimat. Jadi kita dah tahu setiap pagi Isnin hingga hari Jumaat, tajuk apa? Kitab Riyadhus Salihin. Maksud Riyadhus Salihin, taman orang soleh. Riyadun, taman. As-Salihin, orang soleh. Kitab ini disusun oleh Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita, ulama muktabar, hujjatul Islam, sebagai hujjah umat Islam. Masya Allah, kitab ini diguna pakai seluruh dunia. Masya Allah, seluruh dunia. Banyak institusi-institusi merujuk. Subhanallah, menghimpunkan firman Allah, hadis-hadis yang sahih, kemudian ada juga hadis yang hasan. Kitab ini merangkumi bab akidah, kemudian bab ibadah dan juga bab akhlak, tapi lebih banyak kepada tasawuf. Macam sekarang, daripada awal ni kita belajar banyak bab akidah ni. Subhanallah. Contoh takarrub ni, dah habis dah semalam topik takarrub. Ataupun muraqabah, pengawasan Allah. Hari ini kita akan masuk topik baru, iaitu bab taqwa. Itu akidah tu tuan-puan sekalian, bab taqwa. Kita nak jadi orang yang muslim, lepas tu mukmin, lepas tu muttaqin. Kita nak jadi orang yang beriman, lepas tu nak jadi orang yang bertakwa. Apa beza orang beriman dengan orang bertakwa? Kenapa perlu nak kejar kedudukan takwa? Tak cukup ke jadi orang beriman? Tak boleh ke dengan jadi orang beriman masuk syurga? Subhanallah, ya, orang beriman insya-Allah masuk syurga. Tapi tidak dijamin selamat daripada api neraka. Namun insya-Allah orang yang bertakwa, dia dijamin syurga, dia diharamkan neraka. Subhanallah, orang beriman insya-Allah dijamin masuk syurga juga. Tetapi belum tentu diharamkan neraka baginya. Sebab kita tengok ramai orang yang beriman, ramai orang muslim masih lagi melakukan maksiat, masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mendatangkan catatan dosa. Maka di akhirat kelak, jika berat bahagian dosa, akan diazab dulu, akhirnya masuk syurga juga. Tapi kita perlu ada cita-cita dan azam yang kuat untuk tidak pernah disentuh oleh api neraka, walaupun percikan, walaupun satu saat. Jadi kena usaha jadi orang yang bertakwa. Jadi topik yang kita nak masuk ni, bab yang ke-6 ini, bagi siri kuliah Riyadhus Salihin kita yang ke-109 ini, kita akan masuk bab taqwa. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat semua, seperti biasa kita mula dengan Al-Fatihah. Kemudian kita baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi. Kemudian kita akan sama-sama membaca Asmaul Husna. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Asmaul Husna, sahabat-sahabat semua, Asmaul Husna. Bismillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت mana الحفيظ المقيت الحسيب mana tadi الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب tengok Masya Allah, minta maaf ya, sebenarnya Ustaz sambung je baca Asmaul Husna ataupun Ustaz الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد. Ke mana dah? الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أفضل مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه. Allahu Akbar, subhanallah. Macam laju je. Laju. Subhanallah. Saya emergency. Tukar sekejap. Ini encik suami kan? Masya Allah. Mungkin Ustaz ada apa-apa nak berkongsi sebagai mukadimah kita pada hari ini. Sebab kita dah habis tajuk muraqabah dan kita nak masuk kepada tajuk taqwa kan. Mungkin ada pengajian malam tadi ke nak share? Silakan. InsyaAllah. Tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Selalunya dengan mutiara kata yang tidak terhitung yang disampaikan oleh Ustazah kepada semua. Moga-moga ada memberi kesan lah sedikit kepada pendengar-pendengar semua. Sebab dalam kehidupan kita ini, kita kena banyak memberilah. Berikan apa yang kita sayang dan moga-moga sebagaimana Nabi nak kita jadi orang yang bermanfaat. Kita kena beri manfaat sebanyaknya kepada manusia. Inilah antara ciri-ciri orang terbaik. Jadi insya-Allah kita memberi dalam keadaan kita gembira Ustazah. Kita gembira memberi sebagaimana seorang ibu yang merantau jauh. Kalau dulu saya suka bagi analogi, kalau ibu pulang daripada Australia, dia bagi anaknya seekor kangaroo. Jadi anaknya melompat-lompat bersama kangaroo kan. Gembira anak tu. Tapi yang di sebalik itu adalah ibu tadi yang lebih gembira sebenarnya melihat anaknya gembira. Begitulah kita dalam kehidupan kita menggembirakan pasangan kita, suami, isteri, anak-anak, sahabat kita, ibu bapa kita, insya-Allah. Moga-moga. Kemudian apa yang kita belajar semalam adalah berkaitan dengan bab syukur. Jadi ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 53, maksudnya antara maksudnya adalah segala nikmat, segala yang kita dapat daripada kita adalah faminallah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua daripada Allah. Daripada Allah. Kita tidak boleh kata kita yang buat ni, kita yang buat ni. Kemudian
Dan ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi semua apa yang kita dapat, tidaklah yang kita terima itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada kelebihan, sedikit ada kelebihan bila mana dalam handphone ni kita nampak muka kita cantik sebab apa? Flawless belakang kan, flawless. Itu kelebihan. Kita perasan comel kan. Sedangkan kecantikan, kelebihan, kehandsomean tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecerdikan, Allah bagi kecerdikan sikit, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada kita pun. Sebab Allah tu Ar-Rasyid. Kemudian Allah beri kekuatan, kudrat untuk kita bergerak, bercakap dan sebagainya, semua daripada Allah. Kekayaan, kelebihan dan apa-apa jua yang kita miliki. Jadi bila kita sedar akan perkara itu, apa jua yang kita buat, kita akan kembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sedar, maka kita merasakan diri kita yang sangat lemah, kita tidak ada apa-apa dan kita tidak ada daya. Lalu kita rasa kita ni adalah syukurnya kita kembali hidup bertuhan. Sepanjang masa kita fikir bahawasanya ini daripada Allah, kita tidak mengiktiraf keakuan dalam diri kita. Sebaliknya jika kita mengiktiraf, ini aku buat, ini aku, kita sandarkan kepada keakuan itu, maka kita akan jadi besarkan diri. Lalu kita dalam solat kita sendiri pun, walaupun kita sebut Allahu Akbar, tetapi tidak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perkara. Jadi falsafah tadi dalam solat juga adalah kita bila sebut Allahu Akbar, kita hadirkan kebesaran Allah itu, mana segala apa yang berlaku dalam hidup kita, segala yang kita terima adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lebih besar, Allah lebih hebat daripada segala-galanya. Lalu kita rasa apa yang hadir dalam hidup kita, sama ada baik atau buruk, semuanya daripada Allah. Allah yang menentukan. Lalu kita rasa alhamdulillah, apa jua yang kita terima adalah satu ketentuan yang baik untuk kita, yang namun kita tidak nampak. Lalu kita rasa kalau kita seandainya kita rasa Allah daripada Allah, kita redha, alhamdulillah, itulah jalan yang terbaik. Lalu kita menjadi seorang hamba yang dekat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang lebih tenang. Maknanya di akhir ni, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada harta benda, kepentingnya harta anak pinak, melainkan yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Itulah satu kepulangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan satu kepulangan yang besar, satu kemenangan bagi kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Encik Suami di atas perkongsian. Kadang-kadang memang kena apa? Duduk sini. Duduk sini. Subhanallah. Encik boleh sambung lagi ni? Boleh. Boleh? Duduk. Ada lagi? Tak ada lah. Sila. Boleh lagi? Encik macam nak tambah lagi? Tak ada. Masya-Allah. Encik Suami ni, Encik sebenarnya latar belakang apa? Boleh cerita sikit? Dulu belajar di UTM Skudai sebagai pelajar engineering lah, chemical engineering. Dulu mengajar di UniKL. Ustaz tengok sana, Ustaz. Dulu mengajar di UniKL selama 15 tahun, alhamdulillah. Dulu saya mengajar dan ada sikit perkongsian dengan pelajar. Di akhir kelas kita berkongsi dengan konsep memberi, dengan konsep kehidupan, dengan sedikit motivasi diberikan. Dulu di depan cuma mungkin 20 orang pelajar, 50 orang pelajar, kadang-kadang ada 100 orang lebih. Tetapi bila dalam perjuangan bersama dengan ustazah ini, kita melihat apa yang disampaikan ustazah tu, dan saya membantu daripada belakang. Alhamdulillah, sama-sama menyampaikan kepada semua, dan manfaatnya lebih besar. Alhamdulillah, ramai itu. Jadi satu motivasi lah bila mana kita melihat satu kesan kepada hati-hati yang mahu mendengar dengan secara positif, yang ingin mencari perubahan. Jadi kita lihat dakwah tu lebih besar peluangnya, dan moga-moga ada saham yang besar di sisi Allah Taala untuk kita meraih syurganya lah, insya-Allah. Dan kita lihat itulah satu kerjasama yang kata bermanfaat bagi saya lah, memberi saham yang besar dan juga kesan pada diri sendiri lebih besar lah, dan lebih bagi orang yang datang pada ustazah dengan menceritakan tentang benda yang positif, perubahan-perubahan yang berlaku bila mana dia mengamalkan
satu amalan ataupun dia telah berubah daripada tidak bertudung kepada bertudung, daripada putus asa kepada satu kehidupan yang lebih kuat dan bermotivasi. Kemudian banyak lagi lah yang kita boleh rasakan. Itulah satu benda yang kata kesan besar lah. Kita melihat, kita boleh bagi motivasi kita pada kita, motivasi untuk kita teruskan perjuangan ni walaupun jalan yang berliku. Okey Ustaz. Macam Ustaz je cakap formal sangat, cakap macam biasa. Sebab takut Ustaz macam nervous kan. Kadang saya panggil Ustaz, tapi memanglah Ustaz rasa tak selesa orang panggilnya Ustaz sebab latar belakang encik suami ni adalah chemical engineering. Jadi bimbang tersalah kan dalam penyampaian. Jadi bila Ustaz ni berat sikit lah bebannya, orang tak boleh terima lah kalau salah. Dan lagi perkara-perkara basic. Jadi bila tahu latar belakang tu, jadi banyaklah orang bertolak ansur jika tersilap. Kalau macam saya silap sikit habis lah. Sebab berat bawa title sebagai ustaz dan ustazah ni. Jadi memang saya setuju dengan pihak-pihak yang kita ini sebenarnya tak boleh kan mempermudahkan dengan title ni. Kan asal belajar sikit dipanggil ustaz dan sebagainya sebab kedudukan ustaz tu tinggi. Perlu menguasai ilmu sekian-sekian. Jadi sebab itu ada orang tegur kenapa panggil encik suami, panggil encik suami. Kalau saya panggil encik Fazli macam jauh sangat. Kan saya pula takkanlah panggil abang depan orang, nak panggil abang, nak panggil sayang ke apa ke kan. Encik ke sana sikit. Boleh. Gitu kan. Gitu, masya-Allah. Lepas tu cuma kan encik, sebenarnya kadang-kadang orang salah faham. Bila pagi ni kan kita buat kuliah Riyadhus Salihin pagi dekat rumah kita. Tepi je studio ni tepi bilik kan. Jadi ini bukan waktu bekerja. Staff akan masuk kerja pukul 8. Jadi encik lah yang akan bantu di sebalik tabir. Dan saya pula jenis kalau ceramah tu memang fokus, lepas tu penuh penghayatan lah kan. Jadi encik seorang je yang akan bantu saya di sebalik tabir. Dalam waktu yang sama kami ni sebenarnya pagi-pagi kelang kabut bertemu dengan urusan persekolahan anak kan. Anak 5 orang sekolah. Jadi bila suasana kelang kabut pagi-pagi nak settlekan anak ke sekolah, nak settlekan itu ini anak kecil apa semua, sebab kita tak ada pembantu yang berada di rumah kan. Tak ada pembantu rumah yang berada di rumah. Jadi memang kita urus sendiri. Kadang dalam keadaan kelang kabut, biasa ya mak-mak kan, kelang kabut pagi kan, dia bercampur dengan pelbagai emosi lah. Emosi kejuan anak bukan sentiasa bukan macam robot kan. Betul. Ada pagi tenang berjalan dengan baik, ada pagi kelang kabut dengan kita pun ada marah kan. Maksudnya adalah kadang baru cakap, kadang baru ini isu itu isu ni. Jadi sometimes memang berlaku situasi yang nampak saya macam muka tu ada waktu ceria, ada waktu macam tengah baru lepas marah, ada waktu begitu begini, ada waktu penat, letih, emosi kan memang tak stabil. Ia bergantung kepada suasana sebelum, sehari, semalam, sebelum dan sebagainya. Jadi yang pemudah cara saya kalau di rumah untuk live, ini 3 kamera ni, TikTok, IG dan juga FB, adalah encik suami. Namun mungkin ada orang salah faham bila nampak kan saya bila live saya akan minta okey encik Ali, encik tolong ambil ni encik ni, sebab mic akan pakai pada saya. Mic ini adalah mic wire. Saya tak suka yang cordless sebab saya lebih confident yang bergantung. Jadi saya tak nak bergerak. Kalau tak dia akan susah. Lepas tu kita selalu bergerak ke whiteboard sekian-sekian. Subhanallah, apa perasaan encik kan bila macam, sebab ada orang kata ustazah ni macam mengarah suami pula. Sebenarnya bagi encik sendiri yang berada dalam situasi tersebut, mungkin boleh berkongsi sikit. Masya-Allah. Masya-Allah, view makin naik bila saya bersama dengan ustazah. Jadi saya tengok mungkin boleh sampai kat 100,000 tengok ni. Jadi alhamdulillah. Ada beberapa perkara lah yang kita boleh sharekan mengenai konsep kerjasama tadi. Macam saya sebut tadi lah, yang ustazah kemahirannya adalah bercakap. Ya Allah berilham kepada dia untuk mengeluarkan kata-kata yang alhamdulillah boleh menyentuh perasaan. Satu. Kedua, manakala Allah beri kelebihan saya adalah
boleh tekan telefon yang mungkin Ustaz tak boleh buat kot. Tekan telefon kerja teknikal maknanya bolehlah keluar live. Dan sebenarnya saya lebih suka begitu. Sebab apa? Sebab saya ni bukan seorang yang diberi kemahiran ataupun kelebihan untuk bercakap. Dan kalau bercakap pun boleh bercakap pun 2-3 minit kemudian dah hilang dah. Macam lelaki lah, jumpa sekejap dia dah lost idea dah. Dia senyap tengok handphone masing-masing. Kalau perempuan bercakap berjumpa walaupun baru kenal, dia bercakap pasal pinggang mangkuk, shopping dan sebagainya, panjang cerita dia. Jadi yang ketiganya adalah inilah konsep kerjasama lah. Macam kita bekerja kan, kita bekerja saling membantu, saling melengkapi. Dalam kita dalam saya punya niat pun adalah untuk menyampaikan sebanyak ilmu yang melalui ustazah. Saham ustazah menyampaikan, mungkin saham saya adalah memasang ataupun menyediakan sudut teknikal, persiapan teknikal. Itu saya punya saham kat situ. Jadi konsep kerjasama ialah bekerjasama. Jadi saya tidak letakkan yang keempatnya dah tidak saya letakkan sebagai saya sebagai seorang sebagai suami, lebih pada suami, tapi sebagai rakan sekerja yang sama-sama bekerja. Jadi bila kita rasa saya redha dengan apa yang ustazah sampaikan ataupun kita bersemangat untuk menyediakan yang terbaik untuk ustazah dan ramai yang boleh menemui manfaat, itu adalah cukup bagi saya. Tidak saya pandang itu sebagai arahan dan sebagainya, tapi lihat sebagai satu konsep kerjasama. Kerjasama untuk penyampaian ilmu tu, itu lebih penting lah. Tidak ada terasa hati dan sebagainya. Saya rasa itu adalah bila mana saya dah reda, mana saya sebagai suami dah reda, dah izinkan, tak ada masalah. Saya pun suka sebenarnya begitu. Tak ada apa-apa yang perlu difikirkan lah. Masya-Allah. Maksudnya kita ni macam bila ada situasi kita sebagai suami isteri, betul, ada situasi kita rakan sekerja, betul. Sebab sebenarnya kita ni sama-sama cari rezeki kan, betul, sama-sama cari rezeki, bina syarikat dengan staf yang ramai, betul. Jadi sebenarnya hasil daripada sumbangan tuan-puan yang bagi macam-macam lah kan, melalui IG, melalui FB, melalui ini, kami memperolehi pendapatan. Betul. Kami memperolehi pendapatan. Rezeki daripada buat live ni, ada monetize, ada star dan sebagainya, kami sama-sama dapat pendapatan rezeki. Jadi kerjasama ni memudahkan lah. Bukan memudahkan, memang perlu sangat. Saya takkan mampu boleh menyampaikan dengan baik kecuali tanpa betul lah dengan tanpa izin Allah. Betul. Dan Allah mengizinkan encik suami sangat memudahkan, tidak menyusahkan, tidak berkira. Jadi Alhamdulillah boleh berjalan lancar. Jadi kami tidak tak nak melibatkan staf. Awal pagi staf kena datang rumah pukul 7, setting apa semua, tak. Dan Alhamdulillah pagi-pagi kalau tak melibatkan puasa, encik suami akan dah ready dah awal-awal. Apa yang saya perlu makan, apa yang saya perlu minum, dah siap dah. Dia dah tahu dah keperluan saya sebab saya ada gastrik kan. Jadi dah siap awal-awal dah tu. Dah hantar sebelum pukul 7 dah ready, dah makan minum yang perlu. Begitu begini buku dah siap buka, muka surat berapa semua. Sebab dia tahu sebelum tidur saya buat persiapan, bangun tidur saya perlu buat persiapan. Jadi masing-masing tahu part masing-masing, kita buat secara profesional. Satu lagi mana kita kadang kata ustazah minta tu adalah satu proses yang biasa dalam rumah tangga sebenarnya. Komunikasi. Betul. Yeah. Abang, anak buang air besar. Tolong abang basuh baju, abang basuh pinggang, kan betul. Dalam rumah tangga, abang tolong ambil ni apa. Itu dalam tanpa kamera tak? Tanpa dirakam. Ini live. Jadi itulah yang perlu memudahkan dengan mic di tergantung sini, jadi menyusahkan pergerakan ustazah. Jadi di belakang tabir tu cuma mudah saya tolong apa-apa yang perlu, angkat kamera ke, tak ada masalah lah. Sebab di luar sana saya yakin kita biasa meminta tolong daripada pasangan. Abang tolong ambil lauk tu, abang tolong buka pintu, abang tolong pandu kereta, abang semua abang, kan betul. Tapi dia tidak terakam. Jadi ada ni di rakam ni, jadi orang menilai semualah dari sudut posisi yang mungkin kurang menyenangkan. Kalau kita pandang dari sudut yang lebih menyenangkan, kita pandang pada manfaat ramai orang dapat ni, kita fokus kepada ilmu atau penyampaian tu, maka yang kecil-kecil akan secara automatik jadi tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa, InsyaAllah. Pasukan satu lagi, tuan-puan sekalian, suami saya ada syarat. Minta maaf ya, pagi ni jadi macam sesi ni pula. Tak apalah, sebab kita dah habis bab tu, kita nak masuk bab baru kan. Tak apa kan. Jarang ni sama dengan cik suami ni. Suami saya ada banyak syarat. Saya cuba patuhi sebanyak mungkin syarat yang diletakkan oleh beliau.
Okey, antara salah faham orang lain juga kan, orang kata kesiannya suami Ustazah Asma tu, asyik ikut je dia pergi mana-mana, suami tak kerja ke? Satu. Kesiannya kan, asyik macam yelah, pergi sana pergi sini, biasanya isteri yang ikut suami, ni terbalik pula, suami yang ikut isteri kan. Okey, lepas tu yang kedua, okey, jawapan tu sebenarnya suami saya ni pengarah kepada syarikat yang kami bina. Ada 4 syarikat Sindian Berhad, ada 4 syarikat enterprise setakat ni. Jadi kerja yang melibatkan pengarahan ni, pada waktu yang tidak melibatkan ceramah kuliah, memang kami berada di pejabat sebab kerja pengurusan begitu banyak. Staff dah 100 lebih. Lepas tu yang kedua, kerja pengarahan ni, menguruskan ni boleh dilakukan dengan jarak yang jauh. Dan memang antara sebab Ustaz resign, berhenti sebagai pensyarah di UniKL, antara sebab nak jadi mahram saya, Jadi bila saya pergi ke sana ke sini, memang itu kehendak dan keinginan Ustaz sendiri untuk menjadi mahram. Maksudnya sebelum ni saya bergerak dengan staf perempuan, sebab kita ada PA dalam 3 orang, lepas tu kita ada ramai staf perempuan. Namun bila berlaku beberapa ujian, fitnah kan, macam tak elok lah sama perempuan je bergerak, kadang jauh, lepas tu program kadang melibatkan lelaki kan, macam hari ni ada forum kan, melibatkan ahli panel lelaki dan sebagainya. Jadi memang saya lebih tenang dan Ustaz pun lebih tenang bila dia menjadi mahram. Walau bagaimanapun, subhanallah, kerja-kerja pengurusan tu dibuat daripada jauh. Lepas tu kan, antara syarat encik suami ni pada saya, tuan-puan sekalian, kalau ada jemputan ceramah yang melibatkan panel lelaki, gambar poster, sebab itu anda takkan lihat gambar poster saya, contoh panel lelaki, jadi poster tu gambar penceramah lelaki. Tapi sebab syarat suami juga, kalaulah ada program yang bercampur laki seorang, saya seorang, mesti masukkan gambar ustaz. Maksudnya gambar saya berdua dengan suami, lepas tu gambar panel tu. Tapi sebenarnya ustaz bukan jemputan, ustaz bukan penceramah. Jadi lepas tu bila live, kenalah kami berdua kan. Contoh kena kita, ustaz akan teman saya. Jika live itu saya ditakdirkan dengan panel lelaki, atas permintaan penganjur ataupun moderator lelaki, saya pula penceramah, maka ustaz akan teman. Maksudnya ustaz bukan moderator, ustaz bukan penceramah juga, ustaz adalah peneman. Jadi di situ ada orang salah faham juga, Ustaz Asmat ni nak conquer semua, tak bagi peluang suami dia bercakap. Di masjid juga. Di masjid pun sama, suami akan duduk sebelah saya bila kuliah maghrib. Jadi sebab ada audien lelaki di depan, jadi suami akan duduk sebelah. Dan perkara begini saya rasa sebab bukan berapa orang, ramai juga yang tak faham kenapa Ustazah buat macam tu kat suami dia. Suami dia dekat sebelah dan live, tapi macam buat tak tahu je. Sebenarnya peranan besar sangat bila ustaz bersama teman saya mengurangkan fitnah, memberikan ketenangan dalam hubungan kami, dan mengelakkan daripada sesuatu yang banyak yang tidak boleh dijelaskan. Jadi Masya Allah, saya tak boleh pergi jauh dalam kerja dakwah, kerja amal tanpa keizinan, pengorbanan dan sefahaman yang besar dan tinggi daripada di antara kami berdua. Jadi sebab itu keadaan live nampak macam saya akan dominan lah kan. Suami cakap dalam 2 minit, itu pun sebab saya yang minta, Ustaz cakaplah sikit. Macam tu kan, Ustaz ulahlah sikit. Tapi saya selesa tak bercakap. Itulah pemalu. Kalau pemalu, Ustaz sendiri mungkin boleh ni. Masya Allah. Macam tadilah saya pun nak baca Asmaul Husna pun kaku kan, tak tahu kat mana hujung pangkal, laju je. Tengok kamera pun tak Sebab ilmu dan juga rasa segan bila mana dah lama tak kemuncul saya live. Jadi itu satu kekurangan yang saya miliki dan saya perlu akui. Setiap orang pun ada kelemahan masing-masing, dan kelebihan yang ada pada pasangan kita, kelebihan yang ada pada sahabat-sahabat kita, dan kita perlu akui, kita perlu raikan. Cara saya meraikan mungkin itu lebih banyak mendengar, lebih rasa selesa berbanding dengan orang yang diberi kelebihan bercakap, biar dia selesa dengan bercakap.
Jadi satu kelebihan dan satu kekurangan dalam meraihkan pasangan ataupun sesiapa sahajalah dalam kehidupan kita ni, yang mana akhirnya masing-masing mencapai satu persefahaman, masing-masing lebih tenang dengan diri masing-masing. Begitu juga kami, kalau seandainya ustazah bercakap lebih, saya tenang, tak ada apa-apa, kerana itulah kelebihan yang ada padanya, dan kekurangan yang ada pada saya adalah menjadi pendengar yang baik. Seronok menjadi pendengar sebenarnya berbanding jadi orang yang bercakap ni. Okey, subhanallah. Dah. Sikit lagi. Sikit lagi Encik tambah. Akhirnya untuk ustazah sendirilah, pesanan saya dan pesanan dan juga harapan semua agar ustazah terus istiqamah lah. Kuat menghadapi mehnah dan tribulasi, cabaran dan halangan dalam perjuangan menyampaikan ni. Mungkin ada satu kekurangan, kelemahan dalam pemilihan perkataan, akhirnya menjadi satu viral yang hebat, memberi tekanan sampai tak lalu makan, terlentang, termenung dan sebagainya lah. Kemudian yang kesannya bukan pada kita sahaja, tapi sama orang yang mengharapkan satu ilmu, semangat, motivasi dan kehidupan mereka daripada kata-kata ustazah, penyampaian ustazah. Setiap pagi ni kalau boleh nak ustazah je sepanjang minggu, tak nak orang lain, sebab dah jadi satu sumber inspirasi lah. Sebab tu saya tengok bila mana makcik-makcik bila berjumpa diberi peluang bergambar dengan ustazah, jumpa tepi jalan boleh menangis. Saya terfikir, kenapa makcik ni menangis jumpa ustazah? Kenapa orang ni peluk? Lepas peluk nak selfie, lepas selfie nak gambar-gambar ramai, lepas gambar-gambar ramai nak gambar nak jauh-jauh pula. Saya kata, kenapa orang ni macam ni? Kenapa? Akhirnya itulah antara jawapannya adalah mereka terinspirasi dengan kata-kata yang memberi satu perubahan hidup pada mereka. Jadi ramai yang dah berubah, alhamdulillah, insya-Allah Allah beri yang Allah jadikan asbab kan. Dengan kata-kata itu mereka mendekatkan diri pada Allah SWT. Itu matlamat dia. Jadi bila mana kesannya semakin ramai, sehinggalah orang yang tak nak dengar lagi kata-kata kita mungkin masa tu kita boleh fikir, okey dah cukup, dah masanya ramai lagi pelapis baru menggantikan ustazah. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kata-kata masih diterima dan ramai berbanding dengan yang caci, yang maki, yang tak setuju dengan ustazah. Sedikit sangat bagi saya ni, berapa orang sajalah yang mana ustazah perlu kuat untuk terima, kerana 1,000 yang positif memberi sokongan dan like, mana satu je komen yang tidak membantu pun dan tidak penting pun untuk kita fikirkan dan renungkan. Jadi ustazah kena kuat dan ustazah kena terus menyampaikan lah walau apa juga keadaan, insyaAllah. Wallahualam. Subhanallah. Makasih Encik suami, Masya Allah. Sekali-sekala unplanned sebenarnya tadi. Mungkin sebab bila kita hari ni kan kami puasa sunat Rejab, sunat kami campur sunat hari putih pula tu. Jadi dia macam saya akan minum air yang banyak waktu sahur. Itu yang emergency je tu kan, lagi-lagi. Jadi minta suami ganti untuk baca Asmaul Husna. Saya sebenarnya bukan tak minta Encik suami untuk mulakan baca Al-Fatihah, surah Al-Kahfi tu. Kalau boleh saya tak nak baca. Saya nak minta Encik suami. Punya dia tak nak. Daripada hari tu lagi saya kata Ustaz lah mula Muqaddimah, Al-Fatihah, Yasin 10 ayat awal Asmaul Husna. Punyalah tak nak. Sebenarnya bukan senang nak pujuk beliau untuk bercakap. Gitu, sebab dia suka kerja di sebalik tabir. Okey, sahabat-sahabat muslimin-muslimat. Ramai juga rupanya Ustaz, ramai peminat ni. Dekat 5K ni. Belum masuk kuliah ni. Kita dah 8.10, saya kena berhenti. Semuanya campur campur semua dalam 10K. Sebab kita ada IG, kita ada TikTok. Sekarang dah 8.10, kita ada lebih kurang 20 minit. Jadi cadangan saya adalah saya tak masuk lagi tuan-puan sekalian kepada tajuk baru kita, iaitu bab taqwa. Tapi saya nak berkongsi beberapa ilmu yang kami sama-sama. Kami sekarang secara istiqamah hadir ke pengajian di Jenderami dengan Syekh Tuan Guru Muhammad Hafiz. Subhanallah, kitab Bahru Mazi dan juga kitab Penawar Bagi Hati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Madili. Jadi setiap malam bila pergi dapat ilmu yang begitu banyak. Orang alim, orang soleh, tuan-puan pun boleh pergi, tapi pastikan sehat, buat saringan dulu dan sebagainya. Sebab di situ ada ramai ibu-ibu warga emas. Okey. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, esok kita akan masuk bab baru, bab taqwa. Hari ini saya nak berkongsi beberapa ilmu. Ya Allah, pada malam tadi sendiri kita membacakan kitab Penawar Bagi Hati. Ni kitabnya. Ya, mungkin ramailah tak boleh baca kalau dalam bahasa ini Jawi. Kemudian ada selang selilah dalam bahasa Arab.
Malam tadi kita masuk bab syukur. Sebenarnya bab syukur ni dah beberapa minggu. Macam itulah ya tuan guru ni, kalau kita belajar walaupun untuk 1 jam setengah, 1 perenggan je. Malam tadi 1 jam setengah, 1 perenggan ni je. Itu pun ya Allah banyak sangat huraian. Antaranya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar, ada satu kisah. Saya nak cerita je. Tuan-puan dengar beberapa cerita yang diceritakan oleh tuan guru yang boleh memberi bekas dan kesan yang mendalam di dalam hati kita. Masya Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di antara kisah yang diceritakan iaitu kisah ada seorang lelaki Majusi pada zaman setelah kewafatan Nabi SAW. Lelaki Majusi yang sebelum ini tinggal di Parsi. Dia tinggal di Parsi. Lepas tu dia mendengar bahawasanya bahawasanya adanya Nabi yang diutuskan yang bernama Muhammad, kan, agama Islam sekian-sekian. Jadi dia daripada negara Parsi, dia ajak pujuk abang dia untuk berpindah ke Madinah supaya menyahut seruan dan untuk menyahut seruan dan untuk memeluk agama Allah ni, untuk memeluk agama Islam. Kemudian lelaki Majusi ni tuan-puan sekalian tidak disokong. Sebab apa? Abang dia cakap, kita nak makan apa? Kita nak makan apa kat sana? Masya Allah. Kan? Kalau kita pergi tinggalkan rumah, kampung, tinggalkan punca rezeki, pergi sana nak makan apa? Masya Allah. Tetapi si adik ni nekat. Pujuk isteri, maka mereka berpindah dan berhijrah lah daripada Parsi ke Madinah. Tapi cerita ini berlaku selepas kewafatan Nabi SAW dah. Maksudnya, nekat dia nak berhijrah tu, nekat dia untuk memeluk agama Allah, bukan sekadar zahir, tetapi termasuk semua yang seluruh kehidupannya, bukan hanya pada lafaz, sampai menuntut pengorbanan sampai tahap itu. Bila sampai di Madinah, lalu hari yang pertama contoh kan, bila dah duduk, hari yang kedua, hari pertama bagi tahu isteri, wahai isteriku, okey, abang nak pergi cari kerja ni untuk rezeki kita sama-sama. Tempat baru keluar, bukan ada apa-apa sumber lagi ni. Tak ada tanaman ke, tak ada apa ni. Kan, tempat baru betul-betul bermula dengan kosong. Maka si suami keluarlah, pergi cari rezeki, cari kerja. Mungkin ada orang nak bagi upah apa-apa kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Hari pertama keluar, daripada pagi sampai balik petang, mungkin sampai ke malam, tak ada siapa-siapa yang nak beri upah untuk dapat kerja, buatlah kerja apa, tak ada siapa-siapa yang nak bagi kerja. Subhanallah. Bila pulang, isteri tanya, macam mana bang? Kan, ibaratnya begitulah. Macam mana? Ada tak rezekinya kan gini? Kerana dia bimbang kalau dia bagi tahu tak ada kerja lagi, belum dapat apa-apa rezeki lagi, dibimbangi isteri ini tidak kuat untuk hadapi ujian ni, bimbang nak ajak balik ke Parsi, bimbang nanti murtad. Faham tak? Bimbang murtad. Jadi si suami ni jawab, si suami ni jawab, ya dapat, tapi majikan belum bagi lagi upah. Macam itulah suami jawab, majikan belum bagi upah. Masuk hari yang kedua, subhanallah, masuk hari yang kedua, bila ditanya lagi, Masya Allah, jawapan yang sama. Kerja belum dapat tuan-puan sekalian. Pagi sampai petang sampai malam belum dapat. Bila balik dah lapar kan. Sendiri lapar, isteri dengan anak-anak pun lapar. Isteri tanya, macam mana bang? Kan dah dapat belum upahnya? Lalu suami ni pun jawab, belum dapat upahnya lagi. Majikan belum lagi bagi upah. Subhanallah. Akhirnya masuklah hari ketiga. Bila masuk hari ketiga, kan lelaki ini sudah buntu ni. Sebab dah 2 hari suntuk, pagi sampai malam cari rezeki untuk sesiapa beri upah. Tetapi tidak ada siapa yang ingin beri upah. Maka apa yang berlaku? Beliau pun pergi ke Masjid Nabawi. Duduk di Masjid Nabawi, beriktikaf, berdoa meminta dengan Allah supaya Allah menyelamatkan akidah dia, menyelamatkan akidah isteri. Kan, jika mereka tidak mampu untuk meneruskan berada di Madinah ni, tak boleh nak survive, mungkin mereka kena balik semua di Parsi. Dan kemungkinan besar bukan mudah, sebab masa ni belum lagi Parsi itu dikuasai ataupun diperintah oleh Islam. Kata belum tentu kuat untuk menjaga akidah mereka, bimbang murtad. Tuan-puan dan mati Allah sekalian. Lalu
Subhanallah, Allahu Akbar. Satu hari suntuk. Berdoa, berzikir, buat ibadah. Masya Allah. Bila sampai malam, dia pun balik ke rumah. Rupanya sebelum dia balik, Masya Allah, ada hamba Allah, wallahualam, mungkin malaikat, mungkin juga hamba Allah, manusia yang Allah ilhamkan untuk hantar sesuatu. Masya Allah. Tapi ada hamba Allah yang mengetuk, memberi salam ke rumah mereka, lalu mengatakan dan memberikan pelbagai keperluan. Beri makanan, kalau kita beras lah, mungkin zaman tersebut gandum, bahan-bahan untuk dimasak, begitulah. Lalu bila ditanya siapakah kamu, dia jawab, ini adalah majikan kepada suami kamu, dan ini upah untuk kerjanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila suami ni balik, tuan-puan sekalian, dengan rasa berdebar, dengan rasa sedih sebab tak boleh bawa balik apa-apa, kosong ni. Bila tengok dekat rumah, ya Allah, macam-macam makanan ada. Si suami bertanya, ya Allah, daripada mana makanan ni? Daripada mana ni kamu dapat ni? Lalu isteri ni jawab, daripada majikan abang lah. Ibaratnya perbualan begitulah zaman sekarang. Daripada majikan abang lah. Subhanallah, teruslah suami ni terduduk. Tadi ada yang hantarkan ini majikan. Subhanallah, terus teringat firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitanir rajim, innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkaulah ya Allah yang tidak pernah memungkiri janji. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, betul tak dalam hidup kita selalu berlaku macam ni? Kita usaha sahabi daya, sahabi baik, usaha pula dengan cara baik, tapi tidak dapat hasil. Tak dapat. Kita kata kenapa tak dapat? Orang lain usaha sikit tapi dapat banyak. Kita usaha, kita jaga solat, kita buat pengorbanan macam lelaki ni. Buat pengorbanan untuk agama Allah, untuk hijrah, untuk Islam, tinggalkan perniagaan di sana, tinggalkan rumah, tinggalkan kampung halaman untuk hijrah. Dan memang hijrah ini akan menuntut pengorbanan dan akan diuji dulu, sebab Allah nak kukuhkan hijrah kita. Allah nak kukuhkan. Bila kita dah hijrah untuk berubah jadi lebih baik, Allah akan test. Test tu bukan nak supaya kita jadi goyah. Bukan, contoh ginilah, bila kita tanam pokok kan, kita tanam pokok, kalau anak pokok lain. Tapi kalau kita tanam pokok yang dah besar, macam kami kan, ada tanam pokok, pergi kedai pokok sebab orang kedai pokok kata, Ustazah, kalau tanam pokok ni susah agak nak hidup kalau daripada anak ni. Baik ambil yang besar sikit. Sebab ramai orang tanam anak, tak sesuai dengan tanah tu, tak reti ke dan sebagainya, mati. Ambil yang besar terus, susah sikit nak mati. Tapi kena tanam dalam sikit, kena gali dalam sikit, gini. Saya kata okeylah, tak apalah. Dan apa yang kita buat bila kita tanam, kita dah kambuskan, kita goyang-goyang sikit. Kita cuma nak tahu, cukup dalam tak ni? Kuat tak ni kalau angin datang? Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, bila kita hijrah, kita sedang menanam pasak hijrah kita tu. Subhanallah. Maka Allah test tu bukan untuk menggugat, ataupun Allah test tu, Allah bagi ujian kepada hijrah kita ni. Ada orang kata, ada orang sangka buruk, ada orang kata macamlah dia seorang baik, oh dah sombong sekarang, dah hijrah dah sombong, tak nak kawan dengan kita kan. Bahkan memang ada orang dipulaukan disebabkan hijrah, kerana Allah nak menguatkan akar hijrah kita. Sehingga kan kita sebut apa? Tak apa ya Allah, tak apa kalau manusia mula membenciku, yang penting engkau tidak membenciku. Ya Allah, tak apa sekiranya manusia meninggalkanku, yang penting ya Allah engkau tidak meninggalkanku. Ya Allah, sungguh perit hijrah ini, sungguh pahit hijrah ini ya Allah, tetapi aku yakin ada manis di hujungnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan lelaki ini diuji dalam hijrahnya menuju kepada Allah. Lalu pada hari yang ketiga, subhanallah, Allah berikan pengukuhan setelah dia berjaya pada hari pertama, tidak putus asa dan tidak kecewa. Bukannya hari pertama tu dia pergi cari kerja seharian dengan harap dia hijrah ni masuk Islam semua Allah bagi rezeki, dia langsung tidak meragui. Tak adalah dia kecewa ke, cuma dia sebut pada isteri untuk menenangkan isteri, majikan belum bagi upah. Dengan niat hatinya, majikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Namun Allah beri pada hari ketiga, kan? Tak tahu daripada mana rezeki. Tuan-puan sekalian, ujian mesti datang dalam pelbagai bentuk dengan apa jua yang kita buat. Sama ada kita hijrah, kita buat kerja harian, ataupun kita cari rezeki, ujian Allah bagi.
Sebenarnya ujian untuk mengukuhkan akidah kita. Dan bila kita diuji itulah kita akan sebut nama Allah dengan hati. Jadi macam lelaki ni akhirnya duduklah di masjid. Tuan-puan sekalian, saya sendiri Masya Allah dengan encik suami, kalau waktu terduduk lah, masa tu lah ajak, bang pergi masjid je bang, bawa saya pergi masjid. Pergi waktu pagi ke waktu yang tak ada orang lah, kalau waktu yang solat tu orang ramai. Jadi pergi masjid je, pergi masjid, masuk masjid kita dah rasa berbeza sebab rumah Allah dengan ada para malaikat. Lepas tu melangkah tu kan, lepas tu duduk menangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mengadu. Masya Allah. Sebab itu kita tuan-puan sekalian jumpa Allah di rumah kita atas sejadah kita berbeza jumpa Allah di rumah Allah. Subhanallah, rumah Allah masjid ada merata-rata. Bukan kata kat rumah kita tak boleh jumpa Allah di mana-mana. Allah tidak bertempat, Allah ada di mana-mana. Tetapi bila kita melangkah ke rumah Allah, kan Nabi sebut melangkah ke rumah Allah, ke masjid itu, dan digugurkan dosa, dinaikkan darjat dan diberikan pahala sedekah. Berbeza dengan melangkah ke rumah kita. Melangkah ke rumah Allah, belum masuk rumah Allah, dah 3 perkara kita dapat. Diampunkan dosa, digugurkan dosa untuk setiap langkah, dinaikkan darjat untuk setiap langkah, dan diberikan pahala sedekah. Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ingatlah firman Allah, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Cuma kita saja yang tidak meminta daripada Allah. Kita je yang tak minta, rugi kita lah. Allah memang nak beri, tunggu kita minta. Bahkan kita tak minta pun Allah beri, apatah lagi kalau kita minta. Ini satu konsep yang kita kena faham. Allah ya Wahhab, nama Allah Asmaul Husna, Allah yang maha memberi. Allah yang mujib, Allah yang maha menjawab permintaan hambanya. Allah yang mujib, Allah yang maha memakbulkan permintaan hambanya. Allah yang sami', yang maha mendengar permintaan hambanya. Allah yang basir, yang maha melihat keadaan kita ni. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, kita tidak meminta dengan Allah pun Allah beri. Kita minta tak hari ni untuk kita hidup malam tadi, ya Allah hiduplah lagi esok. Kita tak minta hidup. Kita minta tak, ya Allah bagilah oksigen cukup, ya Allah oksigen cukup sepanjang umur kita. Kita minta tak, ya Allah paru-paru ni biarlah bersih selalu. Tak minta kan? Subhanallah, sebenarnya lagi banyak, sangat banyak apa yang Allah beri tanpa kita minta. Sangat banyak. Cuma kita tak tulis, tak hitung. Sebelum tidur list, apa hari ni yang Allah beri, tapi saya tak minta pun Allah tetap beri. Kita cuma tak list. Sebab itu Allah sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tidak mampu menghitungnya. Dalam firman yang lain Allah sebut, sekiranya kamu nak menulislah hakikat nikmat Allah, hakikat kehebatan Allah ataupun kekuasaan Allah, kan, didatangkan 7 lautan sebagai tinta, sebagai dakwat, kamu tidak akan mampu menuliskannya. Takkan mampu untuk menuliskannya. Dan sekiranya ditambah lagi 7 lautan sebagai dakwat untuk kamu menuliskan kalimah Allah, menuliskan nikmat Allah, kita tidak akan mampu menuliskannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita tak minta pun Allah bagi, apatah lagi kalau kita minta. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Masya Allah. Yang bermaksud, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka yang bertanya kepadaku, wa idza sa'alaka 'ibadi anni, sekiranya hamba-hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, hambaku. Sebab apa ayat ini turun? Bila ada manusia bertanya, di mana Allah ketika aku sedang susah? Di mana Allah ketika aku sedang dizalimi? Di mana Allah ketika aku sekian-sekian memerlukan Allah? Lalu Allah berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, katakanlah, subhanallah, Allah berpesan kepada dia, katakanlah, inni qarib, aku sangat dekat dengan hamba-hambaku. Aku sangat dekat. Jangan tanya di mana Allah, aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku pasti memakbulkan permintaan hambaku apabila dia meminta. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Tapi ada syarat. Falyastajibuli, maka taatilah aku. Taatilah segala perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku.
Subhanallah, tuan-puan sekalian, jangan tanya kenapa Allah belum makbulkan doa permintaan kita. Cek, mungkin ada lagi perintah Allah yang belum kita taat. Dan mungkin iman kita bermasalah, akidah kita ada problem. Sebab Allah bagi 2 syarat. Aku sangat dekat dan Allah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Allah mustahil. Allah bersifat tidak mampu menunaikan janjinya. Kita tahu itu sifat mustahil bagi Allah. Allah maha menunaikan janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi dan tidak memungkiri janjinya. Muslimin muslimat, itu akidah, kena yakin. Jadi bila Allah menyebutkan, aku pasti memakbulkan permintaan hamba-Ku apabila meminta, falyastajibu li, maka taatilah segala perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman serta yakinlah denganku. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, kita harus faham mungkin antara sebab kenapa doa kita belum Allah makbulkan, kerana kita ada lagi perkara yang belum kita taat, ada lagi maksiat yang masih kita buat. Maka pergilah kepada diri kita sendiri kalau kita tanya kenapa. Dan jawapan yang kedua adalah Allah memberi dengan kebijaksanaannya. Kita yakin Allah ya Hakim, Allah ya Alim, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Allah memakbulkan permintaan kita bukan mengikut kehendak kita, tetapi mengikut pengetahuannya. Allah beri tidak cepat, tidak lambat. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Betul ke? Subhanallah. Al-Fadhil suami kata, Ustaz Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakari is watching. Subhanallah Datuk Doktor. Subhanallah. Masya Allah, naik bulu roma saya. Mungkin admin kot yang tengok jangkaan saya begitulah ya. Masya Allah. Saya pagi-pagi ni dah sebut nama Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakari, tuan guru kita. Saya dah sebut demi Allah pagi tadi lepas subuh ke sebelum subuh, saya rasa lepas subuh, saya dah sebut kepada tim penyelidikan. Pagi-pagi saya mesej, biasanya begitulah, saya dah mesej, ada je bukti WhatsApp tu, tim penyelidikan jadi saksi lah. Saya mesej, saya kata begini, saya kata saya minta, saya bagi arahan, saya kata minta hubungi PIC buku Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakari untuk beli semua koleksi buku dalam terbitan Dr. Zulkifli Al-Bakari. Lepas tu arahan kedua, saya kata selepas ini semua penulisan start daripada awal sampai sekarang dalam Maktabah Al-Bakari, tuan-puan kena follow Maktabah Al-Bakari. Maktabah Al-Bakari. Maktabah Al-Bakari. Itu adalah website dan juga page yang dibina di bawah pengurusan, di bawah seliaan tuan guru kita Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakari. Saya bagi arahan tadi, saya minta, saya kata semua kena print daripada awal sampai sekarang semua artikel yang ditulis di bawah Maktabah Al-Bakari, dan kamu kena filekan mengikut tajuk-tajuk. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, saya minta kamu perlu download dan beli semua e-book yang dikeluarkan oleh Maktabah Al-Bakari. Jadi dulu kan tuan guru Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakari adalah mufti di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Kita tahu kan dulu. Jadi Datuk banyak menghasilkan penulisan-penulisan dan jawapan ilmiah kepada persoalan ummah melalui website Jabatan Mufti Wilayah. Kemudian bila Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakari menjadi Menteri Agama, kemudian setelah sekarang menjadi senator dan jawatan yang lain, beliau membangunkan satu website yang baru dan juga page yang baru, penulisan dikumpulkan dalam Maktabah Al-Bakari. MAKTABH Maktabah Al-Bakari. Saya ni subhanallah memang dah selalu merujuk kepada Maktabah Al-Bakari dalam banyak isu semasa. Jadi pagi ni dengan izin Allah, saya minta kepada tim penyidikan, ada dalam 10 orang, buat semua perkara tu. Jadi macam ada satu ikatan lah pula, dan saya mengharapkan yang melihat tu admin lah kan, is watching tu, sebab saya kena berhentikan terus lah, memang segan dan malu sangat kepada Datuk Doktor. Namun sebagai penutup, malam tadi ada satu kisah lagi saya nak cerita sebagai penutup yang sangat memberi kesan, kisah yang diceritakan oleh tuan guru Syekh Tuan Guru Syekh
Muhammad Hafiz, iaitu tuan guru di Madrasah Al-Jenderami ni, tuan-puan sekalian, kisah dua seorang sahabat Nabi SAW. Ini juga kisah yang berkaitan dengan akidah, menguatkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Zarin Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Abu Zarin Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi, kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW. Allahu Akbar. Bila saya sendiri tak pernah mendengar kisah ini. Malam tadi bila tuan guru share, rasa nak menitik air mata betapa hebat dan betapa besarnya, betapa hebat didikan Rasulullah kepada para sahabat, dan betapa jauhnya kedudukan keyakinan kita ni terhadap ketetapan Allah itu yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kita tadi terhenti pada perkataan Allah memakbulkan doa kita bukan lambat, bukan cepat, tapi pada waktu yang tepat. Ini yang kita kena faham. Kalau boleh kita nak cepat kan, kita minta nak dapat anak, 10 tahun belum dapat anak. Subhanallah, 12 tahun belum dapat anak. Sebab itu saya selalu kalau orang kata, Ustazah tolong doakan saya nak anak. Ustazah doakan saya dah berdoa lama. Ada ibu-ibu doa, Ustazah kenapa doa saya lambat makbul. Saya selalu ulang, Allah tak beri cepat, Allah tak beri lambat, Allah beri pada waktu yang tepat. Yakin dengan percaturan Allah. Tapi bukan mudah, kan? Sebab berat. Apa yang kita harap, yang kita minta tu, tuan-puan sekalian, perkara yang sangat menguji bila lambat. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan yang dimati Allah sekalian, kisah Abu Zarin Al-Ghifari dengan Salman Al-Farisi ini begini. Satu hari, Masya Allah, Salman Al-Farisi meminta kepada Abu Zarin Al-Ghifari ini untuk meminang seorang wanita yang menjadi idaman hatinya. Meminang wanita ni bukan jumpa wanita tu, jumpa wali lah, jumpa ayah kepada wanita tersebut. Siapa yang berhajat ni? Salman Al-Farisi yang berhajat. Dia hantar siapa? Dia hantar sahabatnya yang bernama Abu Zarin Al-Ghifari untuk meminang seorang wanita. Lalu Abu Zarin Al-Ghifari pergilah berjumpa dengan ayah wanita tersebut untuk menyatakan hajat sahabat dia yang bernama Salman Al-Farisi. Faham ya ceritanya? Lepas tu bila pergi jumpa si ayah kepada wanita ni, wali ni pun berkata secara terus terang, maksudnya dia menolak peminangan daripada Salman Al-Farisi. Namun si ayah ni kata, kalau kamu yang meminang, iaitu Abu Zarin Al-Ghifari yang meminang, kalau kamu yang meminang, aku terima. Subhanallah, macam mana cerita ni? Apa jadi ni? Abu Zarin bawa pinangan sekawan dia. Tiba-tiba si ayah wanita ni, tuan-puan dimati Allah sekalian, kata secara terus terang, tak terima. Masya Allah, Allahu Akbar. Datuk Doktor, saya dah segan kalau Datuk Doktor ada lagi, mungkin singgah sekejap je kan. Masya Allah, kalau salah mohon betulkan. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kemudian selepas itu, Allahu Akbar, si ayah ni kan kata apa? Si ayah ni kata, kalau sama Al-Farisi, minta maaf tak terima. Tapi kalau pinangan kamu, saya terima. Jadi kan dah sebersalah jadi kawan. Macam mana nak cakap dekat Salman ni? Kan? Takut Salman marah. Kamu ni, aku yang nak, kamu pula yang kebas. Itu contoh ayat sekarang. Bukan ayat Abu Zarin Al-Ghifari ni. Bukan ayat Abu Zarin. Tapi saya nak cerita gambaran hari ni. Bahkan Tuan Guru malam tadi menggambarkan hari ni cerita-cerita drama TV. Cerita bab tu lah, bergaduh berebut perempuan. Perasan tak? Kan? Cerita-cerita drama kebanyakannya dia punya tema ataupun moto berebut perempuan. Allahu Akbar. Jadi bila jumpa Salman Al-Farisi ni, Abu Zarin pun kata, Abu Zarin pun sebut, Abu Zarin kata, bila Salman tanya macam mana, kan, apa jawapan, kan, kepada peminanganku ini, apa jawapan kepada peminangan ni? Lalu Abu Zarin Al-Ghifari ni secara jujur pun jawab, wahai Salman, minta maaf, pinanganmu ditolak, kan, pinanganmu ditolak, tetapi pinanganku diterima. Sebenarnya Abu Zarin tak berniat untuk meminang, namun si ayah menerimaku. Macam itulah. Cakap terus terang kepada Salman ni, maaf Salman, pinanganmu ditolak,
tapi si ayah tu menerimaku. Maksudnya terima akulah sebagai kalau aku meminang, dia terima. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, apa jawapan Salman Al-Farisi bila dengar jawapan Abu Zarin Al-Ghifari? Pinangannya ditolak, tapi si ayah tu nak Abu Zarin sebagai orang tengah ni jadi menantunya. Apa jawapan Salman Al-Farisi? Dia kata, ya Allah, malunya aku pada Allah, malunya aku pada Allah. Sebenarnya nama kamu yang ada pada sisi Allah, bukan namaku. Subhanallah. Salman Al-Farisi ni langsung tak marah, tak adalah kata kamu dah sailang ke, kamu yang saya hantar untuk pinangku, kamu dah kebas, kamu dah khianat, kamu cakap apa sebenarnya sampai pinang. Tak ada. Salman Al-Farisi langsung tak marah. Yang Salman Al-Farisi sebut, malunya aku dengan Allah, rupanya namamu yang ada di sisi Allah, bukan namaku. Maksudnya Salman Al-Farisi ni seorang yang sangat kuat keyakinan kepada qada dan qadar Allah, akidah punyalah mantap. Dia terus jawab, malunya dengan Allah, rupanya di Lauh Mahfuz. Sebab kan Allah dah catat dah siapa jodoh ni dengan siapa, jodoh ni dengan siapa, kan tuan-puan sekalian. Masya Allah. Jadi Salman Al-Farisi kata, oh, malunya dengan Allah, rupanya yang dicatat di sisi Allah bukan namaku, kan, tetapi namamu, nama kamu. Tu je. Maksudnya Salman Al-Farisi tak ada rasa marah, tak ada rasa kecewa, bahkan mungkin dalam situasi mengucapkan bergembira di atas berita yang membahagiakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Nak kata hebat. Tapi tengok drama TV hari ni, laki ni nak perempuan ni, laki ni pun nak perempuan ni. Tiba-tiba perempuan ni nikah pula dengan yang ni pula tak habis-habislah, drama sekian-sekian, kan. Masalah pula dengan suami, yang kekasih lama pula yang ni, kan ceritanya berebut-berebut tu. Tuan-puan yang mati asal, ramai mana hari ini remaja bunuh diri sebab putus cinta. Kan, bercinta 3 tahun, tiba-tiba yang dicintai nikah dengan orang lain. Mungkin kita kata, ya Allah, menyesal rugi. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada kerugian sedikit pun, walaupun perkara yang buruk berlaku dalam hidup kita kalau kita orang beriman. Sebab apa sahaja yang Allah takdirkan adalah yang terbaik. Walaupun permulaannya buruk. Sedih, kecewa, dia khianati. Supaya kita ni menjadi orang yang sangat menghargai. Subhanallah, menghargai bila Allah temukan dengan orang yang tepat. Subhanallah, mengajar erti sabar, redha, bersangka baik dengan Allah. Nak rasa lepas 3 tahun kita sayang orang ni, lepas 5 tahun sayang orang ni, tiba-tiba nak redha dengan ketetapan Allah, rupanya dia bukan pasangan kita. Rupanya pasangan kita orang yang kita kenal sebulan ni lah jadi isteri, jadi suami kita. Tuan-puan dan Allah sekalian, untuk kita sabar dan redha dengan ketetapan Allah ini memang bukan mudah, tetapi janji Allah adanya kemanisan bila kita redha dengan Allah. Manis itulah iman. Subhanallah. Sebab itu muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, Tuan Guru malam tadi menekankan berkaitan dengan akidah, kekuatan akidah dalam mendasari semua perkara dalam hidup kita. Semua ujian ke, bab cari rezeki ke, bab cari jodoh ke, bab tunggu doa makbul ke, bab apa dalam kehidupan kita, mesti sandarannya adalah akidah, keyakinan bahawasanya apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah berkehendak adalah tepat, adalah yang terbaik untuk kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak sedikit pun lemah dalam menunaikan janjinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan satu firman Allah yang diulang-ulang oleh Tuan Guru pada malam tadi, iaitu firman Allah surah An-Nahl ayat yang ke-53. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah, yang bermaksud wama, dan apa sahaja, bikum, di sisimu, min ni'matin, iaitu nikmat, apa sahaja di sisimu, nikmat yang ada pada kamu, faminallah, semuanya daripada Allah, semuanya daripada Allah. Itu firman Allah. Wama bikum min ni'matin faminallah, itu keyakinan kita. Allah berfirman, dan apa sahaja yang ada di sisimu daripada nikmat,
Sekecil-kecil nikmat sampai sebesar-besar nikmat, semuanya daripada Allah. Walaupun kita nampak nikmat itu datang daripada suami. Suami bawa balik makanan, suami bawa balik handbag hadiah, kita ucap terima kasih pada suami. Tapi hakikatnya itu datang daripada Allah. Suami asbab. Majikan suami yang bagi gaji kepada suami, asbab. Klien beli barang banyak, asbab. Semuanya datang daripada Allah. Allah yang buka pintu hati pembeli. Allah yang buka pintu rizki pembeli, sampai ada duit dia boleh beli dalam bentuk yang banyak. Sebab itu Tuan Guru pesan malam tadi, kalau ada majikan nak bagi gaji lebih, majikan ada nak bagi upah lebih, sebenarnya upah dengan kerja kita tu 1 jam RM50, tapi tiba-tiba majikan nak bagi 100. Jangan tolak. Syekh kata jangan tolak. Kalau kamu tolak, kamu seolahnya rasa duit tu duit upah lebih tu seolahnya majikan yang bagi. Tapi kalau kamu yakin dengan akidah, sebenarnya nak dapat upah lebih tu faminallah, daripada Allah, kamu ambil. Sebab ada orang kan, tak apa, upah saya 50 je, jangan bagi lebih, saya tak nak lebih. Syekh kata tu tak faham tu. Patutnya ambil. Sebab apa? Kena faham bahawa saja rezeki kurang ke, rezeki lebih ke, semua daripada Allah. Kalau diuji pula, majikan kata kerja 1 jam upah RM50, tiba-tiba bagi 30. Kena sabarlah. Sabar. Sebab apa? Kena faham itu rezeki kadar Allah bagi, walaupun majikan tu khianat. Nampak majikan tu khianat, tapi bila sedar, Allahu Akbar, Allah takdirkan begini, diuji dengan majikan yang khianat, janji 50 bagi 30. Tapi bila sedar, Allahu Akbar, rezeki Allah yang tetapkan, faminallah, semua daripada Allah, maka pilih sabar. Maksudnya tuan-puan sekalian, bila kita dihadapkan sama ada nikmat ataupun yang kedua musibah ataupun azab, kita ingat faminallah, ia adalah daripada Allah, maka kita tak akan tergelincir, melainkan dalam 2 landasan. Sama ada landasan syukur, juga besar pahala, ataupun landasan sabar, juga besar pahalanya. Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat, bila kita dapat fikir begitu, segala nikmat semua datang daripada Allah, maka kita akan besarkan kesyukuran kepada Allah. Tapi kena juga berterima kasih pada manusia. Sebab di sana ada hadis Nabi SAW, man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih pada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Macam tu. Jadi kita kan kena ucap terima kasih pada manusia, sebab asbab dia menjadikan kita dapat rezeki. Maksudnya asbab majikan tu jujur, sekian-sekian, terima kasih. Anak terima kasih dekat mak ayah, kan, mak ayah beli makanan, terima kasih kat suami terima kasih dekat isteri, kita terima kasih kat anak-anak tolong kita dan sebagainya. Sebab itu adalah satu tuntutan. Sebab siapa yang tidak tahu berterima kasih, tak menghargai manusia yang menjadi asbab dia dapat sesuatu, maka sebenarnya dia juga tidak mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut hablum minallah, jaga hubungan dengan Allah, wa hablum minan nas, kita perlu jaga hubungan dengan manusia. Kena seiring lah. Tetapi utamakanlah hubungan dengan Allah. Sebab orang yang jaga hubungan dengan Allah, sebenarnya automatik dia akan jaga hubungan dengan manusia. Alhamdulillah. Subhanallah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita akan sambung pengajian kuliah Riyadhus Salihin kita pada, sebenarnya banyak lagi nak share ilmu yang Tuan Guru kongsi malam tadi. Saya kadang-kadang fikir, sebenarnya lepas saya hadir kuliah Tuan Guru Syekh Muhammad Hafiz, saya duk fikir apa? Saya kena buat kuliah khas sebenarnya. Sebab terlalu banyak ilmu yang disampaikan. Tapi agak susah sikit lah, sebab kita dah buat kuliah kitab Riyadhus Salihin. Jadi saya selit-selit begitulah. Cerita-cerita yang diceritakan, ilmu-ilmu yang diberikan tu, saya panjang-panjangkan saja. Saya tak ada ilmu, saya cuma memanjangkan ilmu Tuan Guru. Sama juga dengan Tuan Guru Dr. Zulkifli Al-Bakri kita, melalui Maktabah Al-Bakri, saya rujuk, saya baca, saya sampaikan balik. Maksudnya saya bukan ulama', saya bukan orang alim, saya bukan ilmuwan, saya hanyalah lidah yang menyampaikan ilmu para guru,
para guru yang Allah kurniakan kelebihan yang luar biasa, ingatan, kefahaman yang luar biasa ni. Jadi kadang-kadang saya tersilap juga menyampaikan, kan Tuan Guru tak sebut macam tu, saya yang salah faham, jadi saya sebut begini. Jadi saya mohon taubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf juga kepada guru-guru. Jadi terima kasih banyak. Mohon maaf salah dan silap, sehingga bertemu lagi sekejap lagi dalam pukul 9.30 dan pukul 10 ya tuan-puan sekalian, ada ceramah di lokasi. Jadi saya kena terus bergerak ke Putrajaya. InsyaAllah nanti adalah live-nya, forum ya. Forum akan ada sesi forum yang sangat baik. Jadi pukul 10 sekali lagi bersama dengan kami, saya dengan beberapa panel, insyaAllah jam 10. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Kita tutup dengan doa, dan doa ini juga doa yang diamalkan oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Hafiz beserta dengan seluruh anjing Rami. Bila habis kuliah, kadang-kadang lepas solat, kan lepas isyak, membacakan 11 kali zikir Bismillahirrahmanirrahim yang membawa maksud ya Arhamar Rahimin, ya Allah yang Maha Pemurah di atas sekalian pemurah. Maksudnya Allah Maha Pemurah. Kalau kita nampak ada orang yang pemurah, pengasih, penyayang, maka Allah lah yang Maha di atas segala-galanya, kan? Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, bangkitkanlah orang muslim, kuatkanlah orang muslim, muliakanlah orang muslim. Farij 'alal muslimin. Kita ulang 11 kali. Jadi saya juga akan buat begitu setiap kali habis kuliah, insya-Allah. Kita ulang 11 kali ya. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, 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 ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, mudah-mudahan umat Islam di seluruh Malaysia khususnya akan bersatu padu, para alim ulama akan bersatu padu, para umara, para pemimpin Islam akan bersatu padu dan menjadi satu ummah yang kuat, ummah yang teguh di atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, masya-Allah, alhamdulillah.